Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, faslun fi bayani jami'i ma wajaba bihil imanu. Pada menyatakan semua barang wajaba bihi, yang wajib dengan dia, dengan barang tu, al-imanu, oleh beriman. Bihi itu takluk pada iman belakang. Maknanya menyatakan semua barang yang wajib beriman dengannya, dengan barang. Bihi takluk pada iman belakang dah. Pada menyatakan semua barang yang wajib adalah oleh beriman dengan dia, dengan barang, kita panggil rukun iman lah. Dan juga wal barahini ad-dallati, atas pada kata jami'i, pada menyatakan barahin, menyatakan segala dalil-dalil. Burhan tu dalil lah. Ad-dallati, yang menunjuk ala haqiqatil imani, yani ala al-imani al-haqiqi, atas iman hak sebenar. Dalil yang menunjuk kata itu adalah iman yang sebenar. Dalam pasal ni akan nak menyatakan, katanya arkanul imani, bermula rukun iman tu, sittatun, 6 semua. Maklum lah ni. Semua maklum. Katanya habis fa idafatul arkani, maka bermula idafah lafaz arkan. Nak cak arkanul iman, dia panggil arkan mudhaf, al iman mudhaf ilaih, panggil idafah. Tarkib yang jalan idafah ke dia kata. Kalau gitu fa idafatul imani, maka bermula idafah lafaz al iman, yani lafaz arkan. Fa idafatul arkani, yani idafah lafaz arkan, yani ay ilal iman, kepada al iman tu khabarnya min idafatil muta'allaqi. Jadi bi fathil lam, muta'allaqi, daripada idafah muta'allaq ilal muta'alliqi, kepada muta'alliq. Ini bi kasriha, dengan kasrah lam. Muta'allaq, benda yang disakutkan, benda yang disakut. Muta'alliq, yang bersakut. Yang muta'alliq. Tafsir ke mana? Huraian lagu mana? Idafah muta'allaq kepada muta'alliq, yani jami'u ma wajabal imanu bihi. Artinya semua barang yang wajib beriman dengan dia, dengan barang. Wal barahinu, dan dalil-dalil ad-dallatu, yang menunjuk ala haqiqatil imani, di atas iman hakiki sani. Bermula jami'u, tada khabarnya sittatun, ialah 6. Habis. Pakut mana muta'alliq sani? Ni nak hurai masalah muta'alliq ni. Muta'alliq. Bermula semua barang yang wajib beriman dengan dia, dan dalil-dalil yang menunjuk atas hakikat iman, ini atas iman hakiki itu sittatun. Sebab apa boleh kata idafah muta'allaq kepada muta'alliq? Ilah itu dah. Ilah ada kata idafatul arkan min idafatil muta'allaq ila muta'alliq tu. Dia panggil arkan tu muta'allaq, iman tu muta'alliq. Dia kata li'annal imana, kerana bahasa iman mana? Allazi huwa tasdiqu qalbiyyu, iman ya ialah tasdik bahasa dalam hati. Iman tu dia katanya ya ta'allaqu, khabar makna bersakut ia. Apa bersakut? Yani ya tamassaku, berpegang ia iman tu, bizalika, dengan demikian itu, dengan zalika sittah. Iman tu ia bersakut dengan tu. Bersakut mana? Nak kata kalau tak ada ni tak boleh nak panggil iman. Ya tamassaku, berpegang ia, bizalika sittah. Bizalika sittatil lati hiya muta'allaq. Hiya muta'allaq bi fathil lam. Itu dia. Habis.
naik kata iman. Iman tu kita panggil muta'alliq. Iman tu bersakuk ia, berpegang teguh ia dengan ni tu. Berpegang teguh dengan ni kan. Kalau lah lucuk hak mana so daripada ni tu, dia tak panggil iman tu. Dia panggil rukun dah. Kalau main rukun hakiki. Tak ikut so, habis itulah orang tu kalau dia tak beri dia orang lain percaya belaka tapi tak percaya qada belaka tu. Maka orang tak panggil kafir, tak panggil orang Islam. Masuk lagi kata orang kafir lah. Tu panggilnya tu muta'alliq. Dah. Mana yang bergantung muta'alliq. Muta'allaq tu benda yang digantung. Arkan ni mana gitu idafatul muta'allaq, maknanya ni digantungkan dia dengan benda ni, dengan muta'alliq, dengan iman. Mana iman ni kalau tak ikut satu daripada ni tak panggil iman. Itu mana kita. Itu mana idafah muta'allaq kepada muta'alliq. Habis. Iman tu muta'alliq tak dipanggilkan iman, melainkan kena sakut berlakon ni tu, kena ada berlaku, kena berpegang berlaku dengan ni tu baru panggil iman. Habis kat tu dah. Itu mana idafah muta'allaq kepada muta'alliq. Tak biasa ke apa? Tak biasa. Tak cara je lah. Kalau nak kata idafah, tak apa lah. Kalau itu fal iman habis. Begitu kemudian nak cara pula. Fal imanu maka berut iman ni lughatan, pada lughah ni apa iman? Mutlaqut tasdiqi. Dah semata-mata tasdiq. Atau kita panggil at-tasdiqu mutlaqan. Membenar semata-mata. Apa semata-mata? Sawa'un tu tafsir mutlak. Semata-mata membenar. Yang ni tak kira membenar tu sawa'un kana, sama ada ia, sama saja ada ia tasdik tu. Tasdik bima membenar dengan barang ja'a bihi yang mendatang bihi akannya, boleh tak dia. Yang mendatang akan dia akan barang oleh an-nabiyyu, oleh nabi. Au bi ghairihi atau bima, atau membenarkan barang dengan yang lainnya, lain daripada ma ja'a bihi nabi. Orang royak ke apa? Zaid Umar lagi. Kita percaya. Kita percaya tu panggil iman lah. Iman pada lughah. Iman pada lughah. Maknanya semata-mata membenar. Membenar ya semata-mata tak kait kata kita membenar tu hak Nabi royak ke ataupun hak orang lain royak. Orang kampung royak atau lembu makan rupuk di pagamu. Kita percaya dia. Itu panggil iman dah. Tapi iman lughatan. Apabila iman lughatan tidak dimaksud dalam kita ngaji bab iman ni. Wa syar'an, dan pada syarak atau lughatan. Iman pada syarak ni ialah at-tasdiqu, ialah membenar. Membenar juga lah. Membenar. Ini membenar bi jami'i, dengan semua, dengan sekalian ma barang jaa yang mendatanglah bihi akan diakan barang oleh an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Kita membenarkan perkara yang Nabi mendatangkan, kata benda tu ialah daripada Allah Taala sungguh. Itu panggil iman. Gapo dia ma jaa bihi. Bayan pada ma jaa bihi. Mimma ulima, daripada barang yang ulima, yang dimaklumkan dia akan barang tu, minad dini, dimaklum daripada agama, bidarurati, dengan jalan jelas. Kita panggil bidarur, dengan jelas. Benda tu agak jelas, orang tahu berlaku. Kita kata puasa, orang tahu berlaku kata itu adalah kefarduan kita. Siapa tahu orang Sia tahu kata puasa tu wajib. Cina tahu kata puasa tu wajib. Maka kita benar tu. Atau baru dia panggil iman. La mutlaqan. La mutlaqan, bukan semata-mata. Tasdiq bi jami'i ma jaa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam bima ulima min ad-din bidara, la mutlaqan, bukan semata-mata. Apa bukan semata-mata? Ini nak panggil iman tu
Bukan ya semua kita gini. Nak ayat gini. Semua hukum hakam hak kita duk ngaji tu. Nah, Nabi menyampaikan semua. Cumanya menyampaikan dengan jalan tatak nas dia panggil dan menyatakan jalan istinbat. Tapi kadang-kadang ada setengah-setengah masalah tu. Nah, setengah-setengah masalah kalau tak ngaji semua tak tahu. Maka bila tak ngaji semua tak tahu tu dipanggil apa, bukan mimma ulima minad-din bidarurah. Maka kalau orang tu engkar benda tu, benda hak bukan panggil maklum minad-din bidarurah, maka masih panggil email lagi, bukan kupu. Itu tamu telakon. Dah. Biar tu dah. Supaya kita kata masalah. Dah. Masalah sani. Dan masalah zakat. Zakat tu banyak kan maklum dari benda-benda. Tapi kadang-kadang forum ala zakat tu orang tak tahu. Supaya kita kata supaya kita kata masalah buah tamah, buah tamah sekali. Buah tamah sekali tu. Ya. Dah. Dia panggil lam talakun itu masalah halu lah. Masalah halu ni tak mesti. Mana kalau orang tu engkar masalah tu tak kupul lagi sebab dia bukan maklum dengan dibirrah. Hak kata hak nak hak apa menyebabkan seorang tu kupul dengan sebab tak tasdik benda tu ialah benda hak maklum minad-din bidarurah. Sebab dia kata gitu. Nah, mimma dia bayar tu. Bayar hak kata bayar pada kata mal, barang hak mendatang oleh Nabi daripada barang yang dimaklum daripada agama dengan bisyibhi darurah ni bisyibhi darurah. Ya apa benda jelas. Darurah mana jelas. Nyantau. Terang sangat. Siapa orang Islam, apa orang bukan orang Islam pun tahu kata benda tu wajib. Maka kita benar benda tu. Nah, habis. Maka benda tu kalau engkar jadi kufu. Benda nyata. Adapun benda hak tak nyata, hak tahu semua orang ngaji ya tahu benda tu. Tak maklum minad-din darurah. Kalau tak ngaji semua tak tahu, maka ia tak kufu lagi kalau engkar benda tu. Bis. Atau ia kata belah mutlakon tu. Kalau katanya sebab itu kalau dia katanya wa makna tasdiqi mubtada dan bermula makna tasdiq membenar tasdiq ni ialah hadithun nafsi cakap pen dalam diri. Hadisun nafsi tu kita kira oleh hati kita tu at-tabi'u sifat ada hadis tu yang mengikut lil jazmi. Yang mengikut akan jazam, akan memutuh hati. Kita memutuh hati lagu ni, kita memutuh hati kata Tuhan tu ada. Nanti kita cakap-cakap lah diri kita. Nanti kita sedih. Dah benar tu ibaratnya terjemuh kita berhadap. Itulah. Takmimnya sawa'un kana jazmu. Takmim pada jazam tu. Sama saja jazam itu tu an dalilin, yani nasyi'an an dalilin terbit daripada dalil. Itu dia. Ini wa yusamma dan dipanggil akan al-jazmu an dalil, dia panggil makrifatan. Dia panggil makrifat. Ni sakut dengan masalah usuluddin ni. Kalau ia jazam tu dia mana dia percaya dengan 100% tu panggil jazam. Sama dia panggil makrifat. Dia panggil makrifat kalau ada dalil. Au an taqlidin atau ada an dalilin. Tapi dia jazam itu daripada taklid. Taklid bagi orang lain maknanya. Ini panggil muqallid. Maka dia panggil tasdik lah kau. Jadi tasdik ni dua tu baik. Tasdik serta makrifat, tasdik daripada taklid.
Yang membenar tu membenar hak makrifat dengan makna dia ada dalil, membenar juga tapi tidak ada dalil. Dia panggil muqallid. Wis. Dia kata wa makna hadisin nafsi. Nak cakap masa hadis nafsi. Cakap asalnya hadis cakap pen dalam diri. Nafsi dalam diri. Makna hadisin nafsi tu apa dia? Kayak kita ada sebanyak hadis nafsi dia kece dalam diri. Ada kece sorang dalam diri. Dalam diri lah bukan tubik mulut, dalam diri kita, dalam hati kita. Antaqula tilkan nafsu. Bermula makna hadis nafsi bahawa katalah bercakaplah tilkan nafsu. Nafsu bakal makna. Murak nafsu ni ail qalbu. Artinya hati. Dia katakan, dia kata raditu. Puas hati aku. Raditu. Redha aku, yakni puas hati aku rasa puas hati bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dengan barang, dengan hukum-hukum yang mendatang bihi akan barang tu oleh an-nabiyyu, oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mana hati itu nafsi. Maka kita kata aku puas hati dengan barang yang nabi royak. Mana aku puas hati dah kena roh nabi royak. Nabi royak tu betul roh. Sallallahu alaihi wasallam. Cakap aku tu ada dalil. Ada dalil. Kita yakin kata ni ialah hak nabi royak. Ada dalil tu panggil makrifat. Kalau ada dalil panggil muqallid. Wis. Ada iman. Kalau dia katanya ghurratun. Ini satu asalnya kalau ghurrah ni. Asalnya asal makna dia ke apa? Maknanya calik hak di dahi kuda tu. Kalau kuda kita perhati kuda ada atas dahi dia tu. Kalau kuda kokok dia ada putih atas dahi. Asal tu asal makna ghurrah. Sini mana satu kepentingan lah. Masuk sini satu tepat point kita difokuskan. Okay? Dah kuda lain kokok lah. Situ so putih atas dahi tu. Ghurrah dia panggil. Pas itu kita dapat perhati kuda ni apa tu? Ghurratun satu kepentingan yang patut kita fokus, kita amati sini ni. Tengok dia kata maratibul imani, bermula maratib martabak iman khamsatun 5. Martabak iman ni ada 5 semua. Tadi kata kalau tak masuk dalam 5 ni dia tak panggil iman lah. Sebab ni martabak dia. Martabak orang tu iman tu ada 5 ni. Kalau lain daripada 5 ni dia tak panggil iman tu. Mana? Awaluha, yang pertamanya daripada 5 ni imanu taqlidin. Iman taklid. Mana iman yang terbaik yang terjadi daripada taklid. Yang percaya juga, mana yang membenar juga akan perkara hak Nabi royak tu, tapi taklid orang, ikut orang royak. Dia tak ada dalil pun. Di iman taklidin, agak mana iman taklid? Wahwa, dan iaitu iman taklid ni. Iman taklid ni al-jazmu biqaulil ghairi, memutus hati. Jazmu al-jazmu memutus hati biqaulil ghairi, dengan perkataan orang lain. Perkataan orang lain tak kira orang lain ni. Siapa-siapa guru ke apa. Tu dia jazam tu. Min ada biqaul tak ada jazam ke? Min tu tak ada jazam. Jazam min ghairi ay ya'rifa dalilan, dari ketiadaan ay ya'rifa, dari ketiadaan bahawa tahu ia muqallid. Maksudnya tak ada panggil darjat ramai maklum nasihat. Min ghairi ay ya'rifa, daripada ketiadaan bahawa tahu ia, daripada ketiadaan tidak tahu ia muqallid tu, tak tahu akan dalil, tak ada dalil. Dia jazam 100%, dia percaya 100%, tapi tak ada dalil. Dia percaya 100% ada Tuhan, tapi tak ada dalil bagi dia. Dia panggil muqallid. Bis. Kalau dia tahu wahwa, dan iaitu iman muqallid ni. Wahwa iman muqallid ni. Hukum dia mana? Yasihhu sah imanuhu, sah oleh imannya iman muqallid.
Imanuhu raja ada muqallid, sah iman dia, ada kawan yang sah lah. Nah, sah iman dia tapi ma'al isyani, sah serta berdosa. Serta berdosa. Wis. Sebab apa berdosa? Sebab apa? Berdosa isyan tu bitarkihin nazara, kerana tinggalnya muqallid an-nazara. Apa nazara sini? Air istidlal, akan mengambil dalil. Maknanya benda lain dia fikir tu baik. Benda lain dia fikir tu baik. Nak boleh duit 1 juta dia fikir tu baik, tapi tempat Tuhan ni fikir tak tu baik. Tak usaha cari dalil. Dosa situ. Nak salah kata tak pentingnya benda ni. Siapa tak tu baik. Benda lain fikir tu baik. Benda lain fikir tu baik. Ada tempat Tuhan fikir tak tu baik. Dosa situ. Dosa dengan sebab ia tidak istidlal, mengambil dalil. Habis. Kait pada kata isyan. Kait kata isyan, dosa tu ingkana, jika adalah ia muqallid tu qadiran, yang kuasa ala dalili, ala istidlal. Dia kuasa dengan bahawa dia tu orang cerdik juga. Orang cerdik. Fikir kau tu baik. Tu mana? Ada pun kalau orang tu bodoh, bila tak apa 10, bila tak ikut 10, 1 2 3 4 5 untuk klik 1 2 3 4 5 tu tak mikir, betul tu dia panggil tak kuasa. Orang tu tak berdosa. Taklid dia tu tak ada berdosa. Sebab dia tu orang kurang akal. Habis bila tak ikut 10, bila tak ikut 10, maka orang tu sah iman, lagi pula tak berdosa. Hak kata berdosa ni, sah iman lagi berdosa ni, masalah dia ni, dia kuasa atas mengambil dalil. Itulah poyak sana lah, maknanya benda lah dia fikir tu baik. Tetebak Tuhan dia fikir tak tu baik. Ke mana tu menunjuk kata dia ni tak hira, tak jaga kepada agama. Kalau dikatanya saniha, yang kedua daripada khamsah, daripada 5 maratibil iman tu. Yang kedua dia panggil imanu ilmin. Iman tahu. Mana iman hak terbaik daripada tahu. Yang sebab dia mengaji dia tahu. Dengan sebab dia mengaji dia tahu. Dia beriman situ. Dalil ada dalil siap. Tu dia. Lagu mana iman ilmin dia panggil? Wa huwa iman ilmin ma'rifatul aqaidi, tahukan segala akidah, segala akidah dalam agama Islam ni. Dia tahu tu bi adillatiha. Dengan segala dalil-dalilnya, dalil aqaid. Tahu akidah serta ada dalil. Dia panggil iman ilmin. Habis. Siapa orang ngaji usuluddin, ni panggil imna ilmin. Kalau kira lima tempat ahli tasawuf lagi. Tapi lepaslah ke fardu tu. Wahaza, dan bermula ini mana? Ini ilmu imanu ilmin ni dia panggil min ilmil yaqini, daripada ilmil yaqin. Ilmu hak membawa kepada yakin. Ilmu yakin, tahu membawa kepada yakin. Bila tahu ya yakinkan. Panggil dah. Bila kita ngaji, kita tahu dengan yakin. Ya ada kan ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Jadi gua. Ilmu yakin kat bawah. Kat bawah tu. Dia ada hakku yakin ilmu. Nanti kita ayat tak lagi. Satu-satu beza je. Daripada ilmu yakin dia tu. Wa qila qismaini, dan bermula tiap-tiap daripada dua kisah ini. Mana? Pertama yang kedua ni. Imanu taklid, imanu ilmi ni. Sahibuhuma bermula tada yang kedua kan. Sahibuhuma bermula tuan. Keduanya kismah ini tu dia panggil mahjubun, dihijab an zatillah ta'ala, daripada zat Allah. Dihijab daripada zat Allah. Sebab apa? Sebab ni tak ada dalil. Ni ada dalil juga tapi ambil makhluk buat dalil atas ada Tuhan. Dia hijab lagi, memang hijab dengan makhluk. Dia dah. Kacak kau tasawuf panggil.
Yang kedua, yang ketiga, wasalisuha imanu iyanin. Iman iman yang terjadi daripada asalnya iyan ni mata lihat, tapi lihat mata hati. Bukan lihat mata kepala, lihat mata hati. Tapi dia kata wa huwa, dan iaitu imanu iyan, ma'rifatullahi, kenal akan Allah Ta'ala. Kenal tu bimuraqabatil qalbi, dengan mengintai-ngintai oleh hati. Mengintai-ngintai oleh hati ni supaya kita kata, kita buat satu perkara, kita rasa ada orang nak tengok kita. Kita buat satu perkara supaya kita rasa supaya ada orang campik CCTV nak tengok kita tu. Kita rasa ke mana kita tengok, kita buat satu perkara. Duk beringat, takut CCTV tu baik. Takut dia mau buat klik. Dia panggil. Dia panggil muraqabatil qalbi. Apabila gitu, fala yaghibu rabbuhu, maka tidak lenyap, tidak gaib Tuhannya, Tuhan seorang, an khatirihi, daripada lintasan seorang itu. Tak gaib daripada lintasan dia, tarfata ainin, sekelip mata. Tu dia. Tak gaib. Sebab hidup rasa kata Tuhan duk tengok dia. Hidup rasa Tuhan duk tengok dia. Rasa kata CCTV dia tengok dia, kata buat muka beringat nak. Tak aku CCTV tu poh demo. Buat muka satu kau ingat. Atau muraqabah lagi. Fala yaghibu rabbu an khatirihi tarfata ainin. Bal dia kata haibatuhu, bermula kehebatan Allah Taala tu. Kehebatan gerung akan Allah Taala tu daiman fi qalbi, selama selama-lama fi qalbihi, pada hatinya, hati seorang. Ya maknanya ka'annahu, seolah-olah nya seorang tu yarahu. Dia wis seolah-olah nya Tuhan. Yarahu, duk tengok ya Tuhan, ya Allah, hu akan seorang. Muka muraqabah. Kita terasa kata Tuhan dia tengok kita. Kita terasa kata Tuhan dia tengok kita. Kalau makhluk kak, kita terasa kata CCTV duk cek kita. Itu panggil muraqabah. Tapi kata wa huwa, dan iaitu iman iyan, dia panggil maqamul muraqabati, maqam muraqabah. Dan dia panggil lagi wa yusamma ainal yaqini, dia panggil ain yaqin. Ainal yaqin. Dah. Habis. Tadi ilmu yaqin, ainal yaqin. Dia beza antara maqam. Nanti kita buat perbezaan sekali lagi. Baca kita. Rabi'uha, yang keempatnya imanu haqqin. Imanul haqqin. Dia katanya wa huwa, dan iaitu imanu haqqin. Iman yang keluar daripada sebenar-benar iman. Mana gitu. Iman yang sebenar-benar iman. Gitu, iman hakim, iman yang sebenar-benar iman. Wa huwa, dan iaitu ru'yatullahi. Ini bagi makam ke apa? Makam musyahadah. Makam musyahadah ni. Nampak akan Allah. Dah buat maf'ul. Nampak akan Allah Taala biqalbihi, dengan hatinya, hati seorang. Mungkin nampak mata kepala, nampak mata hati. Hati dia sentiasa tengok Allah Taala. Dia kecek itu. Dia kecek lah tu, bahasa kecek nak royak payah ni. Hati dia tu senantiasa melihat Allah Taala. Habis. Ada makam musyahadah. Ya, antara muraqabah musyahadah beza gini. Muraqabah kita terasa kata Tuhan tu senantiasa tengok kita. Muraqabah posisi CCTV saat ni lah. Adapun musyahadah ni, hati kita ni senantiasa tengok Tuhan. Itu beza itu. Muraqabah musyahadah. Bes wa huwa, dan iaitu ru'yatullahi ta'ala biqalbihi, tengok Allah akan Allah Taala dengan hatinya, hati seorang itu. Inilah makna qaulihim, makna perkataan mereka itu, perkataan ulama katakan
Al-arifu tada bermula orang arif. Orang arif ni makrifatan khassatan. Orang arif makrifah khassah ni yara rabbahu, yang nampak akan Tuhannya fi kulli syai'in, pada tiap-tiap benda, pada tiap-tiap sesuatu. Itu dia. Dia tengok benda, tiap-tiap benda tu nampak Tuhan. Dia nampak mata hati. Nampak Tuhan kan, nampak kata itu adalah hak Tuhan. Adalah hak Tuhan buat. Hak Tuhan lalu pelaku dia. Tuhan susah dia. Dia tak nampak kata dia tu kodeng, dia tu kata dia misalnya dia memaki dia. Dia tak nampak kata dia tu maki, dia nampak Tuhan. Orang puji dia, dia tak nampak juga. Nah, dia nampak Tuhan kau puji. Bukan dia tu dah. Tu dia. Ini panggil kita nak buat tak boleh dah. Kita nak buat tak boleh. Habis. Kalau siapa sini dia mau celah, dia mau puji pun ada kuasa apa, sebab semua tu daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala ni kekasih dia. Dia kekasih buat, ikut nak buat gano. Nah, orang yang kita kasih, dia buat je tang kita rasa tak apa. Nah, dia puji, dia kata apa kita rasa tak apa, sebab dia ni kekasih kita. Habis kat tu. Wa huwa, dan iaitu imanu haqqin ni panggil maqamul musyahadati, panggil maqam musyahadah. Habis. Wa yusamma, dan dipanggil akan dia akan maqam musyahadah ni haqqal yaqin. Wa sahibuhu, dan bermula tuan haqqul yaqin, orang hak ada maqam musyahadah ni atau orang hak haqqul yaqin ni, dia panggil mahjubun, dihijab anil hawadith, daripada benda baru. Dihijab daripada makhluk. Kalau hak tak ada, dia panggil dihijab daripada Allah Ta'ala. Nah, dihijab daripada Allah Ta'ala tadi. Hak maka pertama, yang kedua. Hak ni dihijab daripada makhluk. Maknanya tak nampak kata makhluk tu buat benda tu. Tak nampak kata makhluk tu buat benda tu. Tasawuf ni panggil. Nah. Apabila orang caci, orang maki dia tak ada rasa apa lah. Sebab ya Allah Ta'ala buat, bukan orang tu dah. Jadi habis waktu saat ni dah. Jadi kita tidur ilmu yakin, ainal yakin, haqqul yakin. Tiga tu. Kita nak banding, nak misal lagi ni lagu ni. Ilmu yakin, haqqul yakin, ainul yakin. Tak nak ainul yakin dulu dah. Ilmu yakin sebab kita kata, kita ngaji kata neraka ni panah. Kita yakin katanya ke panah. Neraka ni tempatnya seorang. Kita sebab kita tahu, kita mengaji. Kita tahu. Akhirat esok kita boleh tengok neraka. Kita tengok neraka. Tu bang ainul yakin, tengok semua. Pada tengok lah. Tu dia hacau, kena sekali hacau. Daging kulit hacau lebau. Ainul yakin. Lepas tu sekiranya seorang tu dia kena ke apa? Dia kena azab sungguh. Dia tu kena. Bila dia kena sendiri bagi dia panggil haqqul yakin. Kau dah tengok demo sakit tu tak nampak, tak rasa apa lagi, tak tahu juga apa yang kena lagi. Dah tengok demo kena seksa. Dia masuk sendiri, na'udzubillah min zalik. Kena misal. Dia kena sendiri seksa neraka tu baru cerak ya haqqul yakin. Cerak atau dah suara lagu ni. Nampak? Tamu tu misal tu ilmu yakin, dia tahu sebab yang ngaji al-Quran ayat. Makan ni ala neraka daripada pokok kayu yang berduri. Dia tahu. Gini dia tahu. Macam ilmu yakin. Waktu akhirat dia tengok sungguh. Dia tengok orang kafir masuk neraka gini. Lepas tu hakul yakin kan dia masuk sendiri. Misalnya dia ni dah diseksakan kepada Allah Ta'ala, na'udzubillah min zalik lah. Dia jadi hakul yakin. Nampak? Hak seksa, hak ni pula. Hak ni. Kita kata orang kata dia sedap. Dia sedap bang sedap ni, sedap. Kita tahu dia sedap ni gini. Itu bang ilmu yakin. Lepas tu kita tengok dia tu, tengok dia makan. Nampak dia tu makan, nampak tak dia sedap sungguh. Tu bang.
Sedap sungguh tak ada duk jelik ke apa dia sedap sungguh. Itu panggil ainul yakin. Hakul yakin kita pergi makan sedikit. Makan sedap sungguh. Itu panggil kita lah. Itu panggil ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Itu 3. Habis. Kalau katanya wa khamisuha martabah halimah akhir ni iman haqiqatin. Maknanya iman haqiqatin ni haqiqatul iman atau al-imanul haqiqi. Iman hak sebenar. Hak ni. Iman sebenar ni ini huwa iman haqiqan al-fana'u billah. Fana dengan Allah. Dia terasa kata diri dia tak ada tu fana billah. Dia terasa diri dia tak ada sebab ada ada sungguh siapa? Allah Taala. Fana billah. Diri dia tak ada. Ada dia Allah Taala yang ada. Diri dia tak ada mana ada ni? Tak ada pada hakikat. Ada ni ada majazi, ada lepas ada tak ada dia panggil bukan hak sebenar kali. Hak ada sungguh Allah Taala tu fana billah. Diri dia tu dia kuasa kata diri tak ada. Hak ada sungguh Allah Taala. Ini nak kecek dengan orang. Kalau kecek dengan orang tak faham, orang tak bisa ngajar sahur ni akan sesat ni. Ini dah kata sesat, tak tahu sesat. Tak ada gano kita ada tiba-tiba kata tak ada. Jadi nak kata orang ahli tasawuf ni, nah, hak ada orang yang ada bukan senoti, hak ada biasa ada. Dulu tak ada, waktu lepas ni kita akan mati tak ada. Ia tak bila kata ada. Seolah tak ada. Hak ada sungguh Allah Taala ya sebab Allah Taala ni nah ada yang tidak ada permulaan, ada je ni tidak ada kesudahan. Hak tu ada sungguh. Ada sebab ada makhluk ni tak ada pada hakikatnya. Tu iman. Ni bagi al-fana'u billah. Ni tak boleh nak buat ni. Tak boleh nak buat ni. Tu hawi suku pun. Wasakru bihubbihi dan mabuk bihubbihi dengan sebab kasihkannya ke Allah Taala. Sebab dia kasih ke Allah Taala ni dia seolah dia mabuk. Mabuk ni tak apa. Tu dia mabuk pada Allah Taala ni tak apa. Tu dia. Habis. Fala yashhadu maka tidak musyahadah ia tidak nampak ia seorang illa iyyahu. Mereka akan dia akan Allah Taala. Mata hati dia tak nampak diri dia sendiri pun tak ada. Mata hati dia tu dapat intikad dia tu lain. Dia kecek makam mana ni makam tasawuf ni. Lain daripada makam Suluddin. Nampak? Habis dia banding seperti ni masalah fana billah. Kaman gharaqa fi bahrin. Seperti mereka yang tenggelam gharaqa. Yang tenggelam fi bahrin. Pada laut teh. Kita gelar dalam laut tu. Walam yara lahu sahilan. Maka tidak nampak ia seorang Yaman tu lahu baginya bagi bahar tak nampak sahilan pantai. Pantai maknanya tebing laut tak nampak. Digelar. Nampak laut saja. Nampak laut saja. Tak ada laut lagi. Coba mabuk dengan Allah, dengan kasih ke Allah Taala. Hak ni nah yang makan ni apa ketelangi apa gawan. Dia tak ada. Dia tak taklif, dia mabuk. Dia tak khabar. Habis. Tapi panggil hal ni bukan kita mari 24 jam dah. Ada mari star itu ya. Tengok di martabak lah, martabak orang tu. Bak makrifat dia tu rendah tinggi. Habis betul benda ni. Benda ni dia benda kata Tuhan kurnia lah. Tuhan bagi. Tapi lepas tu satu laginya kita tak boleh nak cerita-cerita kau orang habis ni. Kita tak boleh nak cerita-cerita kau orang sebab kalau kita cerita kau orang kata kita ni punah. Dah. Kita tak ceritalah benda ni. Tuhan bagi kita alhamdulillah. Habis. Kemudian dia katanya wal wajib. Jadi kita tahu kata 5 martabat iman ni. Jadi hak mana sah kita nak guna. Dia kata wal wajibu ala syakhsi
dan bermula perkara hak wajib. Nah, dan bermula yang wajib ala syaksi atas orang hamba ni ialah ahadul qismainil awwalaini, salah satu daripada dua kisah hak dulu. Dah mana kena kepada ilmu taklid atau ilmu iman taklid, iman ilmin, tu hak wajib. Kita kena atas nak pergi atas tu. Kena atas tu. Moleknya hak yang kedua tu, hak tu tak ada dosa. Adapun hak iman taklid tu dosa lagi. Tu dia. Habis. Nah, kalau tidak ada hak ni buat tak boleh tak sapa sini. Panggil seorang tu bukan orang beriman. Wa amma salasatul ukharu, jadi wa amma salasatu, ada pun tiga al ukharu yang lagi, tiga yang lagi, mana tabat yang tiga, yang keempat, yang kelima tu arti panggil fa'ulumun rabbaniyun. Tak kena fa'ulumun panggil ilmu rabbaniyatun, ilmu yang bahasa Tuhan. Ilmu laduni ya bagi. Jangan dikata ilmu laduni ya bagi. Laduniyah. Hak ni ya khusu. Ya khusu menentu ya Allah biha dengan dia, dengan ulum rabbani menentu akan mereka yasha'u yang kehendak ya Allah Taala. Siapa man yasha' min ibadihi, daripada hamba dia. Tapi melalui mujahadah lah. Dia bukan tak boleh usaha, nak makam raqabah, makam musyahadah, semua ni dia boleh, tapi dengan dalam musyahadah tu tarekat dia, jalan dia boleh sampai. Tapi hak hakikat hak beri sampai Allah Taala lah. Apabila kita mujahadah, dia hak tak boleh nak sampai je maka nabi, maka rasul, hak tu hak tak boleh nak sampai. Adapun hak lain itu boleh boleh usaha kan. Tapi payahlah nak usaha, nak tunggu jalan dia, tertib hak dia panggil tarekat, hak ada silsilah siapa nabi lah. Ada silsilah siapa nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis kalau dia katanya kita ni poyak tu lah, kita ni je besing royak gi prong anu gelek mula. Jadinya arkanul iman sittatun ni. Ahaduha, salah satu daripada ni tu antuk mina billahi, bahawa beriman engkau dengan Allah, bahawa percaya engkau dengan Allah. Lepas tu lagu mana? Ya, beriman dengan Allah ni. Gini. Biar tak sesuai pada kata iman billah. Bahawa tak sesuai pada tu'min billah tu. Bi'an ta'taqidah, dengan bahawa engkau i'tiqad. Kau pegang dalam hati engkau. Ala tafsili lah. Atas jalan tafsir. Atas jalan tafsir makna atas jalan satu persatu. Huraian. Kepegangan takidah annallaha ta'ala, bahawa Allah Ta'ala maujudun, Allah Ta'ala ni ada, yang ni bersifat dengan wujud, qadimun yang sedia. Hari kita ngaji sakut belajar usul suluding. Baqin yang kekal, mukhalifun lil hawadisi, yang menyalahi bagi benda baru, mustaghnin yang terkaya, an kulli syai'in, wahidun yang tunggal, qadirun yang bersifat kudrat, muridun alimun, sami'un, basirun, mutakallimun. Sifat 20 tu lah. Sifat 20 tu. Mana kita tu kena tahu dengan jalan tafsir satu persatu. Kena reti apa makna wujud lagu mana, apa makna qidam lagu mana, apa makna dia tiga perkara. Tiap-tiap akidah yang kena wajib tiga perkara. Kena tahu wajibnya, wujud wajib. Kena tahu lawan dia, mana istihalatul mustahil. Kena tahu tidak benda mustahil. Yang tiga kena tahu dalil. Atas satu-satu kaedah saat ni, akidah saat ni tu kena tahu tiga perkara. Tahu wajib, tahu istihalatul mustahil, tahu dalil. Tiga perkara. Bak wujud gitu juga, qidam gitu juga. Mukhalafah pun gitu juga. Tu wajib wajib fardu ain. Fardu ain tiga tu lah. Kena tahu hak wajib, kena tahu istihalatul mustahil, kena tahu dalil. Dalil 20 akidah. Kalau kita tak tahu hak tu, tak lepas fardu ain gitu. Sudah. Itu aja tafsir.
Wa 'alal ijmali atau ada ala tafsir. Bi anta taqidah dan wa i'tiqad 'alal ijmali atas jalan ijmal. Jalan borong, ijmal ni borong. Sepitah lalu kita panggil. Lagu mana? Anna lillahi ka i'tiqad. Anna ni maf'ul bagi tak taqidah dah. Anna lillahi wa sa'addu bagi Allah tu kamalatin la tatanaha. Ada sifat kesempurnaan yang tak terhingga. Kamalat sifat kesempurnaan, mana sifat yang menunjuk atas sempurna Allah Taala, la tatanaha, yang tidak yang tidak terhingga. Kalau kita bagi kata tidak terhingga, yang tidak banyaknya sifat kesempurnaan Allah Taala. Cuma 20 tu hak tu wajib ahla dalam tafsir. Habis. Kamu dia katanya ni. Saya aku ngausul lah, tapi dia tak ada itu mana. Tak ada dalam mana. Kamu dia katanya wa'lam dan ketahuilah. Dan ketahuilah annal mawjuda wa sabna mawjud. Wa sabna ada. Benda ada ni tak kira lah. Baru qadim ko ada macam itu. Nak panggil benda mawjud. Benda mawjud, benda ada. Benda hak ada, ma yasihu ayyura wa yusma. Bagi hak sah ditengok, dilihat tu. Bagi benda mawjud. Nah, benda mawjud tu bin nisbati. Dia nak bagi situ dah. Al mawjudati tu khabarnya belakang tu arba'atun. Benda mawjud semua ada 4. Arba'atun tu khabar bagi anna. Bermula benda mawjudat, benda ada ni. Benda hak biasa ada ni, benda ada ni bagi al mawjud dapat dilihat, dapat ditengok ni, dapat didengar ni ada 4 perkara. Kata tilik tubik 4 perkara ni tilik ke mana? Bin nisbati unuklik. Tilik kau ni. Kalau kita bagi benda mawjud tubik 4 tilik kau ni. Bin nisbati lil istighnai. Yani bin nazari bin nisbati ila mana itu la ila kalau bil nazari dengan ditilik kepada istighnai terlepas istighnai mawjudat atau isnaiha terlepasnya mawjudat tu anil mahalli daripada mahal yani zat wal mukhassisi yani mujid mukhassis al mujidi wa adamihi dan ketiadaan istighna. Mana benda ada ni kita nisbah kita tilik kok kata dia ni terlepas daripada zat, terlepas kepada yang mengadakan dia, mukhassis yani mujid yang mengadakan dia. Dan wa adamihi dan atau ada kata istighna, tilik kepada tidak terkaya, tidak terlepas daripada zat kepada mujid ni. Benda mawjudat tilik kok ning ni arba'atun 4 semua. Mana mawjudat, mana ada. Mana 4? Al-awwalu, yang pertama daripada 4 ni ma barang yang mawjud. Mawjud la yaftaqiru yang tak berhajat, yang tidak berhajat lahuma kepada keduanya, kepada mahal wal mukhassis, tak berhajat kepada tempat, kepada zat, dan tak berhajat kepada mukhassis. Mukhassis mana mujid ma'an muqtarinain, tak berhajat kepada kedua-dua. Gapo dia barang maujud, benda maujud tak berhajat kepada mahal mukhassis. Wa huwa zatullahi, ialah zat Allah Taala. Dan zat Allah Taala ni benda ada, zat Allah Taala maujud. Dia berhajat tak kepada mahal, maknanya zat Allah Taala berhajat kepada zat. Dah. Zat ni tak berhajat dah kepada zat. Hak berhajat kepada zat ni sifat. Tu dia. Maka zat Allah Taala tak berhajat kepada zat dan tak berhajat kepada yang menjadikan dia, mukhassis yang menjadi wujud. Tak berhajat lah. Itu dia dah. Zat Allah Taala itu. Asani, hak yang kedua atau dari awal. Hak yang kedua daripada 4 ni aksuhu, akasnya akas awal. Akas hak yang pertama. Aksuhu aksul awal kena kepada mana? Buenlah tu. Kita nak buat zahir tadi, yani ma yaftaqiru ilaihima ma'an, barang yang berhajat kepada keduanya pada mahal dan mukhassis ma'an. Sama sekali. Ini berhajat kepada dua-dua.
Hak ni kau dia. Wa huwa, dan iaitu asani ni sifatul hawadisi. Sifat bagi benda baru. Sifat bagi benda baru. Sifat bagi makhluk. Sifat bagi makhluk ni bagi berhajat kepada zat. Dah sifat kan, sifat dia atau sifat yang kena dia kata sifat mesti yang kena ada di zat. Tak ada sifat yang ada cara-cara dia. Sifat makhluk, mana sifat makhluk ni berhajat kepada tepat yang zat yang nak duk, dan berhajat kepada Tuhan yang menjadi mukhassis. Dah. As-salisu, yang ketiga daripada pak, ma barang maujud. Ma ni maujud lah. Yaqumu, yang berdiri, dia tak kata yaftakiru dah. Yang berdiri, yang ada bi mahallin, di tempat, yakni bi zatin. Itu bi mahallin ay bi zatin. Barang yang berhajat, yang berdiri di tempat, dunal mukhassisi, yakni dunal iftiqar ila al mukhassis, tak berhajat kepada yang menjadikan dia. Habis hak ni maknanya kalau kecek dengan mudah, barang yang berhajat kepada zat, tak berhajat kepada mukhassis. Tapi dia tak kecek ma yaftakiru dak, dia kata ma yaqumu ni beradab lah. Begitulah mahal, maksudnya zat. Kalau nak beradab kata gitu. Wa huwa, dan iaitu ma yaqumu bi mahallin, maknanya ada di tempat, ada di zat, tapi tak berhajat kepada tak ada Tuhan yang kepada benda yang mengadakan dia ni. Sifatul bari, sifat Tuhan. Sifat Tuhan ni nak kepada pahal, nak kepada zat. Kudrat, ia nak kepada kawan, nak kepada zat untuk nak ada kudrat padanya. Itu sifatul bari Allah Taala. Gapo dia bari, ai ni tafsir mana al-bari. Bari ni alladhi yakhluqul khalqa wa yuzhiruhum minal adami. Itu makna tafsir al-bari. Al-bari mana Tuhan yang yakhluqul khalqa, yang menjadi ia akan al-khalqa ni al-makhluqa, wa yuzhiruhum, dan muzahir akan mereka itu akan al-khalqa minal adami, daripada adam, daripada tak ada. Tadi dah. Habis kata. Jadi sifat Allah Taala ni, kalau kita dengan nak selari dengan hak dulu selari hak dulu, maknanya berhajat kepada zat, tak berhajat kepada yang mengada. Tapi kita kecek berhajat sebab tak ada. Nak kecek barang yang berdiri di zat. Itu saja. Bis ar-rabi'u, yang keempat daripada pak, aksus salis. Akah makna sebalik, lawan bagi salis. Lagu mana aksuhu? Aksuhu mana? Ma la yaqumu bi mahallin waftaqara ila mukhassisin. Ma la yaqumu bi mahallin, barang yang tak duduk di tempat dan kan ia berhajat kepada mukhassis, kepada mengadakan dia. Ni zatul makhluqina. Wa huwa rabi', zat makhluk, zat kita ni, diri kita ni. Tak berhajat kepada zat. Diri kita tak berhajat kepada zat, sebab zat kita ni zat dah. Hak biasa berhajat kepada zat, ia kena sifat. Bukan zat kita ni zat, tak berhajat kepada tempat. Tapi berhajat kepada yang mengadakan kita. Itu dia. Habis zatul makhluqin. Kalau dikatanya faidatun, ini satu faedah. Man taraka arba'a kalimatin, siapa yang dapat tinggal arba'a kalimatin, dapat tinggal 4 kalimah, dapat tinggal akan 4 kalimah, kamula imanuhu, nascaya jadi sempurnalah imannya, iman. Jadi sempurna iman dia. Mana dia 4 kalimah? Aina, di mana? Kaifa, wa mata, wa kam. Di mana Allah, bagaimana Allah, bila Allah, berapa Allah. Sebab kita, hati kita boleh tinggal ni. Boleh tinggal persoalan ni. Di mana Allah ni? Ni baru sempurna iman. Kalau boleh tanya di mana Allah, tak tahu dia di langit, tu selera api tu. Habis. Kalau gitu, kalau orang tanya, fa in qala laka qailun,
Maka jika berkata bagi engkau, tanya bagi engkau qailun, oleh seorang, ada orang tanya engkau, tanya kan aina Allah, di mana Allah? Kalau tanya kita nak jawab apa? Nawi fajawabuhu, maka jawabnya, jawab qail, kita kena jawab gini. Laisa, bukan ia Allah Taala tu fi makanin. Allah Taala ni bukan pada tempat, bukan atas arah dak. Wala yamurru alaihi zamanun, dan tak lalu atasnya oleh masa atas Allah Taala. Mana ada Allah Taala tak berkait dengan masa. Bahkan Allah Taala ni ada sebelum ada masa lagi. Tu dia. Habis. Nah. Gege ni inna Allah ni. Habis. Wa in qala laka kaifa Allah, maka jika ditanya, maka jika tanyalah ia qail seorang laka bagi engkau, kalau dia tanya kaifa Allah, betapa Allah Taala, bagaimana Allah Taala, macam mana Allah Taala, faqul, maka mu kata ginilah, maka faqul, fa ajib, menjawab gini, laisa kamitslihi syai'un, dia waktu laisa kamitslihi syai'un, bes tidak ada serupa dengan Allah Taala suatu, tak ada serupa dengan Allah Taala. Suatu dengan makhluk, tak serupa dengan Allah Taala. Makhluk berhajat pada tempat, Allah tak berhajat pada tempat. Dia tak serupa, dia tak serupa, dia kena tak serupa tiap-tiap wajah lah. Dia ada serupa lagi satu wajah, tak serupa. Dia ada wajah serupa. Dia apa? Fa in qala laka mata Allah, maka jika berkata ia qail laka bagi engkau, mata Allah, bila ya Allah Taala, faqul lahu, maka engkau katalah baginya, awwalu, sedia, bila ibtida'in, Allah Taala ni sedia, awwalu mana sedia, bila ibtida'in, dengan tidak ada permulaan, wa akhiru, dan kekal bila intihai, dengan tidak su, kekal dengan tidak su. Bis. Wa in qala laka qailun, maka jika tanya seorang bagi engkau, qailun, oleh seorang, bila tanya bagi engkau oleh seorang, kamillahu, berapa Allah Taala. Sini banyak kata khilaf antara orang Islam ni. Faqul lahu, maka engkau kata baginya, wahidun, tunggal, Allah Taala ni wahid, satu, tunggal, la min qillatin, tunggal bukan dari kerana sikit, bukan kerana sikit. Biasa kalau sosok ni sikit kan orang, mari apa orang? Mari seorang sikit mari ramai, banyak. Wahidun, tapi la min qillatin, satu, tunggal, tapi bukan daripada sikit. Tu dia gitu. Dia benar kata tak serupa tu. Satu Allah Taala tu tak serupa dengan satu makhluk lah. Kalau satu makhluk, kalau kata satu sikit ya, Allah Taala dah tak boleh kata sikit. Dia kata la min qillatin. Qul huwallahu ahad. Ambil ayat Quran sikit. Dah. Katalah oleh huwa Allah Taala tu Allahu ahad. Bis.